Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, Tuhan sekalian alam, yang maha menjadikan, yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Segala manfaat darinya, begitu juga mudarat, tidak ada yang berkuasa memberikan melainkan Dia. Selawat dan salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, tuan rumah, Datuk Nurdin, Datuk Zairin dan seluruhnya yang hadir, syukur kepada Allah kerana kita diberi sekali lagi peluang pada pagi ini untuk sama-sama kita kembali dalam majlis ilmu kita, yang mana tidak lain dan tidak bukan, ilmu ni kita cari untuk menambahkan kefahaman kita tentang agama yang kita sedang anuti, dan dia merupakan harta kita yang paling bernilai dan hak yang paling besar yang wajib kita tunaikan dalam hidup kita, iaitulah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang paling bahagia dalam hidup ialah dia tahu tentang hakikat kehidupan dia. Dia belajar, dia cari, dia berusaha untuk menyembah Allah, Tuhan yang telah menciptakan dia. Kerana inilah yang paling utama. Allah bila buat kita, Dia nak daripada kita sesuatu, bukan harta, bukan kekayaan, bukan rezeki. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Ta'ala kata, aku ni tidak berkehendak kepada rezeki daripada kamu, dan aku juga tidak berkehendak kepada makan minum daripada kamu. Bahkan Allah Ta'ala kata, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi yang Allah Ta'ala nak daripada kita apa? Adalah nilai perhambaan kita kepada Dia. Dia cipta kita, Dia jadikan kita, Dia berikan segala kenikmatan dalam hidup kita. Maka kewajipan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi untuk mengabdikan diri, kita dah bincang sebelum daripada ni tentang how tu, bagaimana. Beriman kepada Allah bukan sekadar kita mengakui Dia adalah Tuhan yang menciptakan, tetapi bagaimana mengabdikan diri kepada Dia, itu juga penting, yang kita panggil sebagai ibadah. Jadi kalau kenal saja Allah sebagai Tuhan tapi tidak mengabdikan diri kepada Allah, itu tidak bermanfaat dan tidak bermakna. Kerana kita bincangkan sebelum daripada ni, orang kafir Quraisy pun kenal Allah, tapi oleh kerana dia tidak beriman, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak menjadi orang yang beriman dengan sebenar-benarnya dan tidak diterima daripada mereka. Apatah lagi bila mereka menyembah sesuatu selain dari Allah. Jadi dahlah tak sembah Allah, pergi sembah pula sesuatu selain Allah. Kalaupun seorang tu menyembah Allah, tiba-tiba bersamanya disembah sesuatu selain Allah pun tak boleh dah. Jadi sebab itu hari ini kita menyambung siri bacaan kita tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan buku Rukun Iman yang telah ditulis dari Universiti Islam Madinah dan telah diterjemahkan oleh Al-Fadhil Dr. Abdul Basit ke dalam bahasa Melayu. Moga-moga dia menambahkan kefahaman kita dalam beragama.
dan dia memandu kita kepada ibadah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita harapkan daripada Allah, biar Allah ni pandu kita, bagi hidayah kepada kita. Ini nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar bukanlah kekayaan harta, tetapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita tadabbur pagi tadi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah dia bagi hikmat, kebijaksanaan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan siapa yang diberikan kebijaksanaan hikmat ini, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Kata Abdullah ibnu Abbas, apakah hikmah itu? Ialah ilmu pengetahuan tentang Al-Quran. Kerana Al-Quran adalah firman Allah, di dalamnya apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, perintah dia, larangan dia, keimanan tentang dia, keimanan tentang malaikat dia. Jadi semuanya berkaitan dengan keimanan kepada Allah melalui apa yang Allah firmankan. Jadi pada pagi ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mungkin dia adalah siri yang terakhir dalam keimanan kepada Allah sebelum nanti kita akan masuk berkaitan dengan keimanan kepada para malaikat. Okay, insya-Allah. Dan perkara yang berbangkit atau ada soal jawab berkaitan dengan tu, mungkin kita boleh tambah selepas daripada kuliah ni. Cuma hari ni kita nak baca berkaitan dengan dalil-dalil serta tanda keesaan Allah. Dalil-dalil serta tanda keesaan Allah. Ada jumpa? Nombor page tak ada, tapi lebih kurang pada muka surat 27. Kalau tanda-tanda tu di bawah tu nombor 27. Ada. Dalil-dalil serta tanda-tanda keesaan Allah. Okey. Dalil tentang keesaan Allah. Kita dah bicarakan tentang fitrah kita. Kita dah baca tentang akal yang Allah bagi untuk memerhatikan tanda kekuasaan dia. Kita dah bagi tahu tentang ayat Quran dan hadis. Jadi hari ini secara terperinci lagi kita tambah kefahaman berkaitan dengan apa dalil, bukti yang menunjukkan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, agungnya kejadian alam semesta ini, halus seni ciptaannya, pelbagai jenis makhluk terdapat di dalamnya, sistem perjalanannya yang teratur, sesiapa yang memerhatikannya serta berfikir tentang kejadiannya akan berasa yakin tentang keesaan, yakni wahdaniyah Allah. Maka mereka yang memerhatikan kejadian langit dan bumi, matahari dan bulan, manusia dan haiwan, tumbuh-tumbuhan dan batu-batan, akan mengetahui dengan penuh yakin bahawa semua makhluk itu ada pencipta yang sempurna pada nama-namanya, sifat-sifatnya dan ketuhanannya. Semua yang tersebut menunjukkan bahawa Allah yang Maha Esa sahaja berhak untuk disembah. Baik, ini dalil bukti yang pertama. Dia terbina di atas satu kaedah umum, setiap sesuatu ada pencipta. Betul atau tidak? Setuju ataupun tidak? Setiap sesuatu mesti ada pencipta. Betul? Tapi ada orang kata kita berlaku secara evolusi. Nah, macam mana kita nak jawab? Macam mana nak bantah dia?
Memang dari sudut logik tidak ada sesuatu yang berlaku dengan sendirinya. Bagilah satu benda dalam dunia ni, kalau saya kata mikrofon yang saya pegang ni pun, dia keluar daripada kilang dengan sendirinya. Tiba-tiba bercampur antara unsur besi dengan plastik, wayar tercantum dengan sendiri, dia punya chip yang ada tu pun tercipta dengan sendiri, dan dia buat masing-masing dah jadi dia sendiri. Orang kata itu adalah satu teori yang tak benar. Kita dah pernah sebut tentang debat seorang yang nak berdebat tentang ni, lalu dia kata aku lambat sebab terlepas perahu. Tengah-tengah tunggu tu, tiba-tiba ada satu pokok batang kayu jatuh, terbelah dengan sendiri. Lepas tu jadi perahu dengan sendiri. Ada pula pendayung dia dengan sendiri. Aku pun naiklah perahu tu, dayung dengan pendayung tu, sampailah kat sini untuk berdebat dengan kamu bahawa Allah tu ada, dan kamu kata tak ada tu, Tuhan tu tak ada. Ada orang tu kata, jangan tipu. Walaupun dah tahu lambat, mengaku je lah lambat, jangan buat-buat cerita. Betul tak? Dia kata bukan saja-saja, cuma aku nak kata kalau perahu pun kamu tak percaya jadi dengan sendiri, macam mana alam semesta ni boleh berlaku dengan sendiri? Dalam kaedah bahasa orang panggil falsafah sikit, nothing cannot create something. Benda yang tak ada, dia tidak akan dapat mewujudkan sesuatu yang ada. Betul tak? Nothing cannot create something. Tak boleh. Takkan sesuatu boleh mengadakan. Dia tak ada, macam mana nak jadikan ada? Memang asal dia tak ada. So, perkara asas yang kita kena tahu bahawa setiap sesuatu adanya pencipta. Itu kaedah. Lalu perhatikanlah. Dalil yang pertama, langit, bumi, matahari, bulan, bintang, kita, semua ni Allah Ta'ala suruh kita perhatikan untuk buktikan kekuasaan dia. Dan bukan sekadar pada ciptaan, pada pentadbiran dan pengaturannya. La syamsu apa ayat tu, an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari selamanya tidak akan menyaingi bulan, dan siang tidak akan mendahului malam. Maknanya apa? Sistem tu sudah beredar begitu. Tak ada tiba-tiba matahari dengan bulan ni saling berlumba, siapa dulu siapa kemudian. Esok malam dulu keluar, hari ni siang dulu keluar. Pasal apa? Matahari dan bulan sambil-sambil saling berlumba, siapa yang nak terbit dulu. Tak ada. Siapa yang atur dia keluar mengikut kadar dia. Dan di langit tidak pernah ada bintang yang bertembung antara satu sama lain. Siapa yang mengaturkan dia? Kemudian dari sudut kelahiran, kejadian dalam rahim, ada satu ayat yang kita tadabbur baru ni. Ayat di mana seorang lelaki yang disebut sebagai Uzair dalam Quran, Allah Ta'ala kata dia berjalan di satu negeri yang sudah hancur binasa. Au kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Seorang lelaki berjalan di satu negeri yang sudah pun hancur, runtuh. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Lalu dia pun tertanya, macam mana Allah Ta'ala nak hidupkan, makmurkan negeri ni kembali? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Allah lalu matikan dia selama 100 tahun. Dia naik keldai, dia ada makanan, dan dia mati bersama keldainya pun mati. Thumma qala labistu yawman aw ba'da yawm. Lepas Allah hidupkan dia, orang tanya dia, berapa lama kamu mati ni? Dia kata, aku tidurlah selama 1 hari atau separuh hari. Kerana dalam tafsir sebut dia mati waktu pagi, tapi setelah 100 tahun Allah hidupkan dia di waktu petang.
Jadi dia ingat petang yang dia bangkit tu adalah matahari yang sama terbit waktu dia mati. Dia tak sangka dah berlalu 100 tahun. Dia ingat kot tadi dia tidur pagi, sekarang dia bangkit petang. Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Dia kata aku tidur satu hari ataupun separuh hari. Qala bal labithta mi'ata amin. Allah Ta'ala kata, orang kata bahkan kamu dah tidur selama 100 tahun. Apa yang berlaku? Keldai dia dah hancur. Allah Ta'ala kata, fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Fanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al'idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Suruh tengok makanan dia. Makanan dia tak berubah. Selama 100 tahun macam tu juga. Tak rasa. Tapi keldai dia dah hancur. Allah Ta'ala kata, lihatlah kepada tulang tu. Tiba-tiba tulang tu tersusun balik. Tercantum. Seperti mana postur tulangnya seekor keldai. Kemudian depan mata dia, Allah kemudian balut tulang tersebut dengan daging-daging, lalu hidup kembali depan mata dia keldai seperti mana sebelum keldai itu mati. Bila dia tengok, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia kata, aku beriman dan aku yakin Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi dalam Quran ni Allah membuktikan kekuasaan dia dan kewujudan dia. Ayat yang sama cerita Nabi Ibrahim. Mungkin kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dia tanya Allah macam mana Allah menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala kata, qala awalam tu'min, apakah kerana kamu tidak beriman? Tak. Nabi Ibrahim dah beriman, cuma nak meyakinkan lagi, nak menambahkan lagi keyakinan yang ada pada dia. Lalu Allah Ta'ala kata, qala fakhudh arba'atan minat tayr. Nabi Ibrahim, kamu ambil 4 ekor burung. Disebut dalam tafsir 4 ekor burung berlainan jenisnya. Okey, 4 ekor burung berlainan jenisnya. Kemudian bunuh burung tersebut, cincang, hancur. Ambil daging tu dan hancur tu dengan bulu dia sekali. Tak, di 4 puncak bukit. Kemudian disebut dalam tafsir Nabi Ibrahim, awak 4 kepala ekor burung. 4 kepala dengan dia turun bawah bukit. Lalu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim suruh. Tiba-tiba 4 ekor tu, dia bulu yang sudah bercampur kembali kepada tubuhnya yang asal. Daging yang hancur juga kembali kepada yang asal. Dalam keadaan tu burung ni tak terbang, berjalan. Thummad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kamu panggil burung tu, dia akan datang berjalan kepada kamu. Sebab apa? Kepala duduk dengan Nabi Ibrahim lagi ni. Sampailah tercantum kepala burung jenis dia dengan tubuh dia yang sama jenis, barulah dia hidup sempurna kembali. Allah nak buktikan kepada Nabi Ibrahim dan kepada kita bahawa semua yang berlaku ni mesti ada pencipta. Jadi bertambahlah yakin kita bahawa Allah tu ada dan kepadanya lah kita mengadu dan berserah. Tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah. Okay? Bercakap tentang kekuasaan bukan sekadar mencipta, bukan sekadar mentadbir dan menguruskan serta mentakdirkan hidup manusia, juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bererti hari ini tidak ada sesuatu pun yang berlaku melainkan dengan izin Allah. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas yang semalam pun kita baca, saya suka ulang hari ini, iaitu Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan kamu jadikan bagi Allah itu sekutu sedang kamu mengetahuinya. Kata Ibnu Abbas, menjadikan bagi Allah sekutu ataupun bahasa mudah syirik,
sangat-sangat sukar untuk dikenali. Ada sebahagiannya yang sangat sukar dikenali dan orang tak perasan. Sehingga kata Ibnu Abbas, syirik itu umpama semut hitam di atas batu yang hitam, berjalan di atas batu hitam di malam yang gelap gelita. Kita tahu. Lalu Ibnu Abbas, sahabat Nabi ni, dia bagi contoh kepada kesyirikan. Apa dia? Dia kata, janganlah berkata, kalaulah tidak kerana anjing fulan, nescaya rumah kita sudah dimasuki pencuri. Ibnu Abbas kata macam tu. Kalau orang tu kata, rumah kita ni tak masuk curi, tu sebab ada anjing yang jaga tu. Jadi seolah-olah anjing tu berkuasa menentukan sesuatu. Kata Ibnu Abbas, tak boleh cakap macam tu. Pasal apa? Yang mengatur, yang mentadbir, yang berkuasa, semuanya adalah Allah. Yang lain ni jadi sebab, musabab sahaja. Ini keyakinan kita kepada Allah. Sakit kita, Allah yang tentukan. Mudarat yang ada pada kita, Allah yang tetapkan. Kalau tiba-tiba nak jadi sihat pun, Allah yang sembuhkan. Kalau Allah Ta'ala nak bagi sesuatu manfaat, Allah yang bagi. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, sekiranya sekalian umat ni seluruhnya berpakat nak bagi satu mudarat kepada kita, kepada seseorang, tidak akan dapat dia bagi mudarat melainkan pada apa yang Allah dah tetapkan. Sebaliknya, kalau dia bagi manfaat, semua pakat nak bagi manfaat, tidak akan dapat bagi manfaat melainkan pada apa yang Allah dah tetapkan. Rufi'atil aqlam, kalam, pena yang menulis takdir telah pun diangkat, dan lembaran-lembaran takdir sudah pun kering. Berarti semua yang berlaku ni berada dalam pentadbiran, pengaturan, penguasaan Allah yang Maha Esa. Jadi kita bukan sekadar beriman bahawa Allah tu Maha Pencipta, tapi yang namanya Tuhan tu, dia Maha berkuasa mencipta, mengatur, memfungsikan, menyelaraskan dan meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya. Allah, nama dia Tuhan, bukan sekadar menciptakan, sempurna, memfungsikan. Okay? Dia bukan sekadar buat kita ni ada matahari, ada bulan, lepas tu duduk situ statik. Dah ada fungsi dia. Matahari, cahaya. Cahaya tu ada manfaat pula untuk tumbuh-tumbuhan. Berlaku pula selain daripada kita boleh bekerja, cahaya jadi nampak, dan makhluk-makhluk yang lain, pokok boleh buat fotosintesis. Dan kalau haba dia lagi, kalau tiba-tiba berganjak satu jengkal daripada paksinya, habis terbakar dah kita. Allah memfungsikan sesuatu, bukan sekadar cipta, mengaturkan, memfungsikan, meletakkan pada tempatnya. Jadi Allah Azza wa Jalla bila suruh kita perhatikan benda ni, supaya kita meletakkan nilai Tuhan tu sebenar-benarnya milik dia. Kadang-kadang yang menjadi masalah dalam bab ketuhanan ni, tahu apa? Terma Tuhan tu dia tak faham. Dia anggap asal benda tu hebat, Tuhan. Maradona boleh skor dengan tangan. No, dia panggil hand of God, dia kata. Padahal just score bola je. Dia terlalu remeh istilah nama Tuhan. Allah Ta'ala kata, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Mereka tu tidak menilai Tuhan dengan sebenar-benar nilai. Patutnya bukan sekadar hebat. Kita kena tahu fungsi Tuhan tu menjaga, mengatur dan semua sekali. Kan ada satu debat yang berlaku antara Dr. Syabir Ali dengan seorang padri Kristian yang dia boleh terima Tuhan tu mati. Dia kata, kalau Tuhan tu mati, apa masalah dia?
Sebab pada dia Nabi Isa tu Tuhan telah mati sebagai pengorbanan dan penebusan dosa terhadap manusia. Jadi dia kata kami tak boleh terima Tuhan tu mati, kata Syabir Ali. Dia kata kenapa? Apa masalah kalau Tuhan tu mati? Dia kata. Jawab Syekh Syabir Ali, masalah lah kalau Tuhan tu mati, siapa yang nak mengatur alam semesta? Pada dia tak apa Tuhan tu, kita tak boleh, kita nak letak nama Tuhan tu bukan sekadar nama. Tuhan tu sifat dia mencipta, mentadbir, menguasai, menyusun, mengatur, memfungsi, meletakkan semua pada tempatnya. Baru layak nama Tuhan. Kalau sekadar cipta saja, buat tak reti, ikut mula matahari nak terbit ke, bulan dulu nak terbit ke, ikut mula awan nak turun hujan ke, tak nak turun hujan ke, nak kemarau ke, mana kamu nak turun. Tu nama dia lepas tangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Ta'ala dah sebut tentang bagaimana kekuasaan dia. Dia ni usahakan dia maha hidup, al hayyul qayyum, tidak mati, usahakan nak mati, tidur pun tidak, usahakan nak tidur, mengantuk pun tidak. Allahu la ilaha illa huwal al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tu baru Tuhan. Jadi tolong satu saat bila kita letak kalimah Tuhan, kena letak agungnya dia. Saya nak sebut ni di hujung kuliah nanti kita ada satu perkara yang kita nak sebut tentang macam mana seseorang yang tanpa sedar mengangkat seseorang, sesuatu sebagai tandingan bagi Tuhan dalam keadaan dia tak sedar. Seperti ayat yang kata Ibnu Abbas tadi, Allah kalaulah tidak kerana angsa tu, kalaulah tidak kerana anjing tu curi masuk dah rumah kita. Betapa banyak perkataan-perkataan sebegitu keluar, mujulah dia ada, mujulah begitu, bahasa muju, nasiblah ada dia. Padahal yang kita kena kata apa? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, dengan sebab Allah aturkan ada orang tu masa tu dia boleh tolong aku. Contoh, alhamdulillah Allah gerak hati. Semalam ada seorang lepas daripada saya kuliah, dia kata, Ustaz, saya baru aksiden patah 2 tulang rusuk. Dia kata, sayanya nak pergi ke Melaka, tukar kereta. Sampai satu tempat tukar kereta. Boleh tak saya kata, kalaulah tak tukar kereta, tak aksiden, dia kata. Saya kata tak boleh. Jangan kata, kalau tu buka pintu syaitan. Pasal apa? Kita kena kata, Allah dah takdirkan kita buat macam tu. Ini antara keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So letaklah kekuasaan Allah ni pada tempatnya. Bukan sekadar pada nama, pada kekuasaannya, pada hak-hak dia sebagai Tuhan. Hak dia sebagai Tuhan, pertama pada rububiyah, yang kedua pada asma' wa sifat, dan yang ketiga pada penyembahan kita. Ni pada rububiyah pun kadang-kadang dah fail dah. Maknanya apa? Oh, dia kata benda ni berlaku sebab ni lah semua. Dia menyandarkan nikmat itu kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita letak apa yang Ibnu Abbas sebut, sahabat Nabi ni, dalam kehidupan seharian kita, banyaknya kadang-kadang kita tersasul bila cakap menidakkan ketuhanan Allah tanpa sedar, ataupun mengangkat sesuatu sebagai tandingan bagi Allah tanpa niat. Padahal tak ada niat, tapi benda tu berlaku macam tu, akhirnya terhukum sebagai perbuatan syirik. Yang ni kita takut. Okay? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, so sebagai bukti penciptaan Allah, Allah Ta'ala suruh kita perhatikan dalam surah Al-Anbiya ayat 31 sehingga 33. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ
wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Maksud dia, dan kami, kata Allah, telah menjadikan di bumi gunung ganang yang menetapnya. Yakni bumi ni asal dia tak stabil. Allah Azza wa Jalla ciptakan gunung ganang pasak di bumi untuk menstabilkan dia. Ajaib ayat ni. Sebagai gunung ganang yang menetapkannya. Macam kita pergi buat balancing lah. Siapa pernah tukar tayar kereta sini? Pernah tengok? Kau tak pernah? Orang semua dah gigi atas kereta, orang pun ambil betul. Setengah lagi tak bagi tahu kereta tu dah cukup tu tukar tayar dia, orang pun bawa pergi. Kita tak pernah tengok orang buat balancing kereta. Balancing ni macam mana? Dia nak timbang tayar, biar tayar tu dia berpusing dengan sekata. Dan kalau dia tak ada balancing, kereta kita akan jadi goyang dan mungkin sampai tahap tayar tu boleh tercabut daripada skru dia tu, tempat dia. Jadi perlu kepada balancing. Bahasa paling mudah, kalau tak nampak kereta, kita tengok bilah kipas kita ni. Kenapa dia boleh pusing macam tu? Sebab sekata dia punya panggil pusingan dia tu, berat yang ada tu sekata. Kalau tiba-tiba ambil satu magnet, letak je satu bilah. Magnet kecil je, ambil satu magnet, ujung mungkin 10 gram lah kita kata. Letak, dia akan jadi goyang. Pasal apa? Sebab dah tak seimbang. Balancing tu penting. Tayar kereta berlagu tu juga. Bila kita pusing, dia akan timbang. Bila dia timbang, ada satu alat, dia tengok yang mana dia perlu tambah berat. Dia pun ambil satu besi, dia ketut. Tak. So, dia pusing lagi. Lepas tu dia nampak tak balance, ada lagi tu. Sini pula tak balance. Dia ambil lagi berapa gram, tak dia tu. Sampai dia sempurna, tayar tu berpusing dengan baik. Bayangkan. Allah Ta'ala suruh kita perhatikan. Allah jadikan bumi ni berpusing dengan pusingan yang lebih laju daripada tayar kereta. Laju bumi ni pusing. Cuma kita tak berasa sebab kita duduk pada atas bumi. Macam kapal terbang yang bergerak laju, kita tak berasa pasal kita duduk atas kapal terbang tu. Bumi ni berpusing dengan laju pusing. Cuma oleh kerana dia besar, kita tak berasa. Sifat pusingan tu Allah Ta'ala sebut, kalau tidak seimbang, hancur. Apa Allah Ta'ala buat? Allah Ta'ala jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi untuk menstabilkan dia, sehingga dia berputar dalam keadaan stabil dan kita tak terasa. Persoalan dia, siapa boleh alat mana yang boleh nak cek balancing bumi tu, mana tak cukup, mana yang, padahal ada tanah tinggi, ada tanah lembah, ada lautan, ada yang gunungnya tanah, ada gunungnya batu, ada gunungnya pasir, ada pokok, ada yang tak ada pokok. Semua tu kiraan-kiraan yang mesti tepat untuk jadikan bumi tu berputar dengan sekata. Soalan dia, siapa yang mampu mencipta sebegitu hebat teknologi? Arkitek mana yang boleh buat semua desain ni dengan seimbang? Ajaib. Kalaulah manusia memerhatikan, jawapan dia satu je. This is beyond kita punya kemampuan. Bukan, dia lebih daripada tu. Yang berkuasa ni hanya satu je, Tuhan. Kalau tiba-tiba dia kata manusia boleh proof, mana ada? Ada tak satu manusia boleh buat satu benda yang sebegini? Nak kira diameter bumi pun manusia ambil masa ratus tahun dululah. Nak kira berapa jarak ukur lilik bumi ni. Tiba-tiba ni nak buat satu design dengan begitu hebat, indah, cantik, dan dia balance. Boleh berpusing dengan ligat, tak berganjak sedikit pun. Yang berkuasa mencipta ni hanyalah Allah. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai bukti wujudnya dia dan berkuasanya dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا, kami jadikan padanya celah-celah sebagai jalan, jalan-jalan lalu lalang, supaya mereka dapat sampai kepada
mencapai keperluan rohani dan juga jasmani, dan kami telah jadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara. Panjang ni. Maknanya dalam bumi tadi ada tanah tinggi, ada gunung. Lepas celah-celah tu boleh lalu pula. Kita sini ada arkitek tu. Arkitek ada. Ada. Kalau dia banding arkitek design Allah Ta'ala buat bumi ni, aku panggil design yang sangat hebat. Saya suka kadang-kadang kita ambil macam ni tak saya kata arkitek ambil satu orang, you lukis satu potret, duduk sini, duduk tepi ni, you lukis gambar pemandangan ni, kolam dia, pokok dia, you lukis. Dia pun lukis. Lepas habis dia lukis, kita kata, cantiknya dia lukis, pandai sungguh dia. Kita puji berbuih mulut orang yang lukis, tapi kita lupa nak puji pemandangan asal tu, siapa yang cipta. Pergi di Switzerland, gambar cantiknya pergunungan Alps dia panggil, dengan air-air yang keluar turun daripada gunung hasil pencairan glacier dia panggil. Cantiknya sungai yang jernih, kita ambil gambar. Cantiknya tempat kamu berjalan begini-begini, pandainya orang dia jaga sungai dia begini-begini. Kita puji habis orang yang jaga environment tersebut. Tapi dia yang duduk dalam environment tu, dia lupa untuk mengabdikan Tuhan yang menciptakan semua tu. Ini masalah manusia sebenarnya. Masalah manusia melihat kekuasaan Tuhan tapi tidak mengembalikan kepada yang maha menciptakan dia. So kita hari ni, kalau kita kata sesuatu nikmat yang kita dapat, hargailah yang memberikannya kepada kita. Yang paling berhak mendapatkan penghargaan dan malah pengabdian kita adalah Allah yang Maha Esa. Okey? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baca lagi ayat. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan dialah yang menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal. Sedang mereka yang kafir itu berpaling, tidak memerhatikan tanda-tanda kekuasaan kami dan yang ada padanya, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan malam dan siang serta matahari dan bulan, tiap-tiap sesuatu beredar, terapung di tempat edaran masing-masing di angkasa lepas. Itu sebahagian daripada tanda kekuasaan yang kalau kita nak sebut satu demi satu, nescaya terlalu banyak kekuasaan dia. Baik, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alamin. Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi, dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Lil alimin, la ayatil lil alimin, bagi orang yang berpengetahuan. Baik, jadi Allah Ta'ala kata termasuk tanda penciptaan langit dan bumi, perbezaan bahasa, termasuk tanda kekuasaan Allah. Perbezaan warna kulit, termasuk tanda kekuasaan Allah. Semua tu bagi orang yang ada ilmu pengetahuan, dia perhati, nescaya dia akan kata semua ni berlaku kerana kita memiliki Tuhan yang Maha Pencipta. Itu dalil yang pertama. Setelah itu yang kedua, dalil yang kedua, ajaran syariat yang telah Allah utuskan melalui Rasul, dan dikuatkan pula ajaran tersebut dengan tanda-tanda keterangan yang menunjukkan wahdaniyah serta keesaan Allah untuk disembah. Semua ajaran yang telah disyariatkan oleh Allah ke atas makhluknya, dari hukum hakam,
menjadi dalil yang nyata bahawa ianya tidak datang kecuali daripada Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui perkara yang baik untuk makhluk ciptaannya. Baik, kita boleh bahagikan macam ni. Pertama, ayat-ayat ayat-ayat alam, tanda-tanda kekuasaan Tuhan pada alam semesta. Yang kedua, syariat yang diturunkan juga menjadi tanda kekuasaan Tuhan. Macam mana syariat menjadi tanda kekuasaan? Tadi kita dah sebut tentang keciptaan. Sekarang ni kita pergi sebagai tanda kekuasaan dari sudut ayat-ayat syariat. Okey. Sekarang ni kita tahu dah, bila Allah turunkan syariat, tujuan dia apa? Untuk dia disembah, itu kita faham. Untuk kita, syariat datang ni untuk menjaga manusia. Selain daripada Allah suruh kita menyembah dia, tapi syariat dan hukum-hukum dalam agama datang untuk menjaga kita, yang kita panggil sebagai keperluan asas yang 5 yang manusia perlu ada dan agama jaga. 5 perkara. Siapa tahu? Islam datang pertama menjaga nyawa. Yang kedua menjaga akal. Yang ketiga menjaga menjaga apa? Jaga akal, jaga nyawa, jaga akal. Nombor 1 jaga nyawa, jaga akal. Nombor 1 dulu lah, nombor 1 lagi agama, menjaga agama nombor 1. Agama tu sendiri dia datang ajar kepada kita jaga agama kita, hubungan kita dengan Allah lah maksud dia. Yang kedua menjaga nyawa kita. Yang ketiga menjaga akal kita. Yang keempat menjaga harta kita. Yang kelima menjaga keturunan kita. Kalau orang tanya, kenapa perlu ada agama? Tuan-tuan, agama ni untuk Allah jaga kita. Dia letak undang-undang. Saya bagi contoh. Kenapa kerajaan perlu letak lampu merah, traffic light dekat simpang? Why? Untuk stop. Dan nak menjaga keselamatan agar tidak berlaku kemalangan. Imagine kalau tiba-tiba traffic light tu rosak. Nah, kalau simpang dekat kampung tu tak apalah, kereta kita je ada situ, masuk ada 2 buah kereta, dia lalu kita pun bagi jalan, lepas tu kita lalu, tak apa, budi bahasa tu ada. Tapi kalau kita ni nak jaga semua rakyat yang berjuta, mesti ada peraturan dan undang-undang. Syariat, agama ni datang bukan sekadar suruh kita jadi hamba kepada Allah, tapi Allah juga dalam menjaga kita, dia menurunkan syariat. Maka syariat ni salah satu daripada tanda bukti kewujudan Tuhan. Kerana apabila kita perhatikan syariat, perkara ni tidak akan berlaku begitu, melainkan dari Tuhan yang maha mengetahui selok-belok kehidupan manusia. Sebagai contoh, jaga agama. Okey, kita fahamlah berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu, kita dah kupas banyak. Menjaga akal. Kenapa dalam syariat kita arak haram untuk diminum? Kenapa? Kerana dia merosakkan akal. Kenapa Allah Ta'ala haramkan arak? Yang menyebabkan kerosakan akal. Kerana Tuhan yang mencipta akal, Tuhan itulah yang menciptakan arak. Lalu dia tahu unsur yang ada dalam arak boleh merosakkan akal, dia haramkan arak. Sebab dia tahu, dia yang maha berkuasa. Contoh lagi, setelah daripada menjaga akal, menjaga nyawa,
Kenapa Allah Ta'ala haramkan berlakunya pembunuhan? Pasal Allah Ta'ala nak suruh kita ni hidup aman damai, dan manusia ni boleh sampai haram untuk digugurkan janin dalam perut. Kalau lebih daripada sudah bernyawa, tak boleh bunuh anak perempuan, kerana supaya manusia hidup dengan aman. Kenapa syariat jaga tak boleh berjudi, tak boleh merompak, tak boleh mencuri, supaya harta manusia terjaga. Kenapa Allah Ta'ala suruh mernikah kahwin? Ada pula yang Allah Ta'ala namakan sebagai mahram yang tak boleh kahwin. Why? Kalau sekarang ni saya dapat maklumat dekat Eropah sebahagiannya dah mula melegalkan apa tu? Kahwin atau bersama dengan adik-beradik. Kita panggil apa? Incest. Boleh. Dia kata asal suka sama suka. Agama tak benar. Why? Ada satu kampung dekat US, dulu ajaran dia membenarkan incest. Setelah beberapa tahun, muncul banyak penyakit genetik. Rupa dia berubah, herok situ, herok sini, penyakit banyak. Manusia tak boleh berkembang biak dengan pasal apa? Sebab Tuhan yang telah mencipta manusia, dia lebih tahu DNA kita tu macam mana. Sehingga akhirnya dia haramkan untuk kita kahwin dengan orang yang tak boleh kahwin, dan kita boleh kahwin dengan orang yang boleh kahwin, kerana Allah jaga keturunan kita. Itu kalau kita perhati, bererti Allah ni kalau dengan syariat menunjukkan dia ni maha berkuasa mencipta, dan dia ada menjaga kita semua. Kenapa Allah haramkan perzinaan? Kenapa dalam syariat boleh lelaki kahwin ramai, orang perempuan tak boleh kahwin ramai? Sampai kadang-kadang ada orang tu dia punya emosi terhadap nak marahnya poligami. Dia kata kalau macam tu kita perempuan pun nak kahwin ramai lagi, dia dapat suami ramai. Sama ke tak sama? Tak sama. Okey, kita bagi contoh, kita layanlah perasaan dia. Okeylah, kalau you nak kahwin ramai, silakan. Seorang suami dapat 4 isteri, seorang isteri dapat 4 suami. Berlaku. Tiba-tiba sampai di generasi yang kedua, mengandunglah. 4 orang isteri ni mengandung daripada satu suami. Dia pergilah ke klinik nak daftar perkahwinan, nak daftar nama anak. Ada nama ibu, ada nama bapa. Ada masalah? Tak ada masalah. Dia boleh isi nama ibu, dia yang mengandungkan. Dia boleh isi nama bapa, suami dia. Walaupun 4 orang isteri, tapi suami dia no doubt dia boleh letak suami dia nama sekian. Ada masalah? Tak ada. Kes yang kedua, 4 orang suami, seorang isteri mengandung. Dia pergi ke hospital, beranak, dapat anak, letak borang, bagi nama bapa, nama ibu. Dia boleh tulis nama ibu, nama bapa ni siapa 4 orang calon. Sebagai contoh, takkan nak buat awesome kat hospital, awesome, siapa menang letak nama dia. Takkanlah macam tu kan. Ataupun takkanlah sampai tu zaman, kalau kita kata ustaz kalau itu buat DNA, zaman ada DNA bolehlah, zaman tak ada DNA nak macam mana? Tak ada facilities untuk uji DNA. Nak macam mana? Nak tunggu ni rupa macam dia ni. Letak nama dia. Budak ni rupa, lepas 4 bulan tu rupa ni pula tu. Betul tak? Ada masalah. Memang ada masalah. Sebab itu syariat ni bila kita fikir-fikir, apa yang dia syariatkan sesuai dengan fitrah dan tabiat manusia. Ini menunjukkan bahawa syariat itu sendiri bukan manusia yang susun. Yang menyusunnya adalah Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi syariat sebagai salah satu bukti ketuhanan Allah yang Maha Esa. Betul. Itu baru bab nikah kahwin, bab haram makan minum. Contoh kita kata, kenapa Allah mengharamkan babi? Allah mengharamkan makan bangkai. Kena sembelih. Kalau kita perhati kaji, Allahu Akbar, semuanya penuh dengan keajaiban saintifik. Kenapa sembelih?
Orang kafir dia bunuh, dia pukul dia. Allah seksanya binatang. Dia kata mu seksa dah. Ada orang buat kajian, letak chip nak tahu sensor tahap kesakitan binatang. Waktu disembelih dengan waktu dibunuh biasa. Waktu kena ketuk kepala sakit jangan katalah. Tapi waktu disembelih tahap kesakitan dia tak banyak. Sehingga darah tu mengalir keluar dan akhirnya dia mati. Cara yang paling ihsan, paling belas kasihan membunuh binatang ialah dengan menyembelihnya. Syariat bagi tahu, kita tak pernah tahu. Kenapa diharamkan makan babi? Tengok-tengok ada jenis apa ulat-ulat yang ada yang halus yang boleh membiak dalam tubuh, seakhirnya membuat mudarat kepada dia. Lepas tu dia sudut tabiat pula, bila tengok kaji kita ni, apa yang kita makan boleh mempengaruhi unsur dan sifat karakter kita. Lalu bila tengok kepada tak adanya cemburu antara babi dengan babi. Khinzir ni kalau letak dalam satu kandang 2 ekor jantan dengan seekor betina, dia tak apa, dia gilir dua tu. Betul. Tapi kalau unta tak boleh. Unta letak satu kandang betina. Mari 2 ekor unta jantan untuk duduk mengawal. Dia akan bergaduh dulu 2 ekor unta ni sampai yang menang baru pergi. Allah ni dia jaga kita. Jadi syariat ni bila kita fikir, oh rupanya Allah nak jaga kita. Sebab tu sebagai tanda kekuasaan Allah dan bukti dia ialah syariat. Nombor 1, tanda-tanda penciptaan tadi. Yang kedua, tanda-tanda dari sudut syariat yang dia taklifkan, dia wajibkan ke atas kita. Itu membuktikan dia ni Tuhan. Bukan syariat yang biasa-biasa dah. Kalau agama lain, agama lain ni hanya pada nilai baik. Pada nilai baik, hormat orang, buat baik kepada orang tua. Nilai ni kadang-kadang fitrah kita sama. Tapi ada yang dalam syariat Islam beyond that, lebih daripada nilai sahaja. Benda yang menjadi rahsia yang orang tak tahu, melainkan kena buat kaji kat bilik makmal. Kena buat kajian dari sudut ni tahap beberapa generasi baru jumpa penyakit genetik. Kalau lapisan pertama belum lagi bermula penyakit genetik, kena tunggu 2-3 lapis generasi baru tahu, oh rupanya perkahwinan dia yang dulu menyebabkan ada masalah genetik keluar pada generasi keempat. Kita tak tahu benda tu melainkan dengan uji kaji. Tapi Allah, dia syariatkan kita, dia dah tahu awal-awal. Sebab tu bila kita beriman kepada Allah, dia bukan sekadar iman, sekadar Tuhan tu pencipta lah. Bersamanya ada kepatuhan kita kepada syariat Allah yang maha agung. Sebab tu bagi orang yang tunduk kepada Allah pada syariat, dia sebenarnya menyerahkan diri kepada Tuhan yang maha bijaksana. Kita bukan memperhambakan diri dalam keadaan terpaksa, tuan-tuan. Kita belajar tauhid ni, kita tak pernah terpaksa mengabdikan diri kepada Allah. Pertama, itu adalah kewajipan yang memang kita dah tahu, kita dicipta. Tapi setelah daripada kita tahu dan meneliti agama ni, syariat ni macam mana, kita malah dengan rela hati kita kata, aku serahkan diri kepada Tuhan yang maha mengetahui dan dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Ini agama. Keimanan kepada Allah tu kena berlaku dari sudut trust. In God we trust. Kita bukan sekadar kita jadi slave tu terpaksa, kita tak puas hati. Dah. Kita menyerahkan diri tu kepada Allah tu dalam keadaan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Aku serahkan diriku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menyerahkan diri dengan sesuci-sucinya kepada Allah. Kita terima kasih malah kalau Allah suruh kita macam ni. Terima kasih ya Allah, syariat ni untuk jaga kita. Kenapa kita tak makan harta riba? Terima kasih ya Allah, sebab aku tahu kalau aku makan ada orang yang tersakiti dengan riba ni. Ada orang yang bila kalah judi, ya Allah terima kasih kerana Allah Ta'ala tak jadikan kita ni minat judi. Pasal apa? Kalau pun kita menang, ada orang yang teranaya dengan sebab menangnya kita. Kalau kita kalah, padanlah muka menganiaya diri sendiri. Dengan contohnya macam tu.
Syariat ni sebagai bukti wujudnya Allah. Baik. Kita pergi lagi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut untuk membuktikan kekuasaan dia, sebagai contoh tanda-tanda syariat dia, sebagai satu tanda Tuhan yang ada dan tak ada yang boleh menyamai dia, Quran sendiri. Allah Ta'ala sebut dalam ayat Quran surah Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Kita skip satu ayat tu. Kita pergi pada muka surat yang sebelah tu. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sekiranya sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka membantu sesama sendiri. So sebagai bukti Allah ni wujud dan dia satu-satunya yang tidak ada sesuatu sebanding dengannya, Allah telah buat satu cabaran dalam Quran. Kalaulah ada Tuhan selain dari Allah, ataupun semua ni manusia boleh buat tanpa Tuhan, okey, sebagai satu bukti Allah challenge manusia, kalau kamu boleh buat turun, buat satu ayat yang menyamai ayat Al-Quran pada susun aturnya, pada lantunan suaranya, pada makna dan keagungan ciptaannya, maka silalah buat. Tak ada orang yang boleh buat. Allah Ta'ala kata, sekiranya berpakat seluruh manusia dan seluruh jin untuk mendatangkan sesuatu seperti Al-Quran, nescaya mereka tak akan dapat, walaupun mereka berpakat antara satu sama lain. Okay? Dan challenge ni dah ada sejak daripada Nabi Muhammad diutuskan sampai hari ni. Tak ada seorang lagi boleh buat satu ayat yang menyamai ayat Quran. Tak ada. Sama ada kita sedar ataupun kita tak sedar, jawapannya tak ada. Bukan setakat tu, nak buat, nak tambah satu ayat dalam Quran pun tak boleh, nak buang satu ayat dalam Quran pun tak boleh. Pasal apa? Tak ada yang boleh challenge Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab ni. So bila Allah Taala dah bagi satu challenge tu, bila tak ada orang nak buat, berarti yang mencipta dan menurunkan yang menurunkan Al-Quran ni, so kalau manusia tak boleh buat, kalau jin pun tak boleh buat, siapa yang turunkan Quran ni? Dah, saya kena fikir. Orang kafir dia kata yang tulis Quran Nabi Muhammad. Dia kata tulis Quran. Nabi Muhammad kata bukan aku yang tulis. Nabi Muhammad ni dia baca pun tak boleh, buta huruf. Bukan satu keaiban, tapi satu bukti nak kata bahawa bukan dia yang tulis Quran. Orang kata ni Nabi Muhammad dia ada panggil orang tu, orang Yahudi. Okeylah, let's say kalau mu kata ada dalam kemampuan manusia untuk buat sesuatu yang sama seperti Quran, okey, silalah buat. Panggillah mana-mana manusia yang ada dalam muka bumi ni. Perpakatlah sama-sama kamu datangkan satu saja ayat seperti Al-Quran. Sampai hari ni, walaupun tamadun, teknologi manusia tu dah hebat, tapi tetap saja mereka tak mampu. Conclusion yang kita dapat kata apa? So kalau dah manusia tak mampu nak buat, siapa yang turunkan Quran ni? Cuba fikir sejenak. Kalau manusia daripada zaman dulu 1400 tahun sampai sekarang ni tak ada yang mampu buat Quran, tapi Quran ni ada depan mata kita ni, Quran ada. So siapa yang turunkan dia? Jawapan dia tak ada lain, Allah Subhanahu Wa Taala. Wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebagai bukti yang ketiga pula. Tadi dalil tentang kekuasaan,
Yang kedua, dalil dalam pensyariatan termasuklah Al-Quran. Dan yang ketiga adalah fitrah manusia, yang kalau kita kembali kepada fitrah, nescaya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu bukti, dia kata apa? Fitrah kejadian manusia yang telah Allah jadikan dalam hati hamba-hambanya mengakui keesaan Tuhan. Ianya merupakan suatu perkara yang telah tetap dalam diri manusia. Apabila manusia ditimpa bala bencana, mereka akan mendapatinya dan kembali kepada Allah. Mereka akan mendapatinya, iaitu dia akan menemui Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Jika manusia selamat dari keraguan yang melemahkan imannya dan syahwat yang merubah perjalanan fitrahnya, nescaya mereka akan dapati dalam dirinya pengakuan dan kepatuhan kepada keesaan Allah dalam uluhiyah, nama-nama dan sifatnya dan perbuatannya. Juga akan patuh kepada ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulnya. Ke atas mereka semua selawat dan juga salam. Baik, ayat Quran yang menceritakan tentang fitrah, surah Ar-Rum, surah Rum ayat 30 dan 31. Kita baca. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Maksudnya, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu, wahai Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutilah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dalam keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Itu faktor fitrah. Fitrah ni sesuatu yang Allah dah cipta dalam diri manusia di saat Allah menciptakan mereka. Dah ada dah. So fitrah ni sebagai dalil dia akan muncul di waktu manusia ditimpa bencana. Sebagai satu contoh, banyak ni kalau kita berdebat dengan orang etis, banyak ni akan berlaku bila mana mereka diuji dalam keadaan bencana. Tengah-tengah naik kapal terbang, tiba-tiba berlaku air pocket, jatuh menudung. Berasa jatuh ni tertinggal di belah sana dah. Nak cabut jantung. Lepas tu bergegar. Di saat tu, apa yang akan keluar daripada mulut dia? Dah. Dia kata Tuhan tak ada. Tapi bila berada dalam keadaan tu, yakinlah dia akan kata, oh God, please help me. Dia kata. Mesti keluar punya. Mesti keluar. Dia kata je dia tak beriman kepada Tuhan. Tapi di saat dia buntu tak boleh nak buat apa, dia akan pergi cari pada Tuhan. Ini fitrah manusia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam ayat yang lain, tentang berlaku ribut di lautan. Tengah-tengah belayar di kapal, datang ribut, badai, ombak setinggi gunung, sehingga akhirnya dia kata, ya Allah, tolonglah aku masa tu. Tapi bila sampai ke daratan, dia lupa balik. Ini sifat manusia. Fitrah ni sebenarnya, janganlah siapa-siapa pun dia kata, kalau pun dia mengaku tak ada Tuhan, fitrah dia sebenarnya dalam hati kecil dia pun sendiri tak percaya apa yang dia kata tu. Orang yang kata dunia ni wujud tanpa Tuhan, dia sebenarnya tak ada bukti, melainkan hawa nafsu dia sahaja. Kan saya pernah cerita, ada orang buat eksperimen, dia pergi dekat universiti dekat barat. Kat barat ni banyak orang-orang etis, dia belajar lah ni, dia rasa kepintaran dia dah sampai satu level, dia tak perlu kepada Tuhan.
Dia rasa macam tu, tapi sebenarnya dia sangat, hak dia tahu tu kecil je, banyak lagi ilmu yang dia tak tahu. Tapi kerana kesombongan dia, dia baru tahu ilmu sains sikit, campur-campur barang tu boleh jadi besi alloy lah, campur-campur sikit, boleh buat kereta, boleh buat jet, boleh buat roket, boleh buat rumah, boleh buat, dia mula jadi rupa diri, dupa. Lalu dia kata, Tuhan ni tak ada, kita tak berhajat kepada dia, there is no God, dia kata. Ada seorang ni, dia nak membuktikan kepada orang ni bahawa Tuhan ni ada. Dia kata, kalau mu kata Tuhan tu tak ada, so macam mana semua ni berlaku? Oh, dia kata ni by apa? Evolusi lah berapa, semua berlaku dengan sendiri, tersusun gini. Okey. Dia bagi satu buku. Dia kata contoh buku ni lah. Tengok buku ni ada tulisan dan ada gambar, picture dan sebagainya. Cantik gambar ni. So dia kata, kamu percaya tak? Do you believe? Kalau aku bagi tahu kat kamu, sebenarnya buku ni tercipta hasil daripada tumpahan dakwah dekat kilang. Bukan printer dah. Tiba-tiba ada satu rak dakwah tumpah. Atau menitik, tak menitik. Ada dakwah merah, dakwah biru, dakwah hijau, dakwah kuning, dakwah putih. Nitik jadi satu gambar dekat buku aku ni. Kamu percaya tak kalau aku bagi tahu macam tu? Sama macam tadi juga cerita perahu tu. Dia kata aku tak percaya. So kalau gambar ni pun dah kamu tak percaya dia boleh terhasil tanpa ada yang cetak, macam mana kamu boleh kata alam semesta ni boleh berlaku tanpa ada yang mencipta? Fitrah manusia mesti kembali kepada tu, tak ada jawapan lain. So paling utama bila diuji dengan musibah, gempa bumi, nak cari siapa? Manusia kata je dia hebat, buat benteng tak bagi gempa bumi, buat tu buat ni, teknologi. Tiba-tiba datang ribut taufan, habis semua yang teknologi dia buat tu tak bernilai sikit pun. Jepun buat benteng tsunami, lawan mana? Tiba-tiba datang badai, tenggelam habis. Buat bangunan anti runtuh gempa bumi, berlaku gempa bumi, runtuh juga. So manusia ni di mana sampai tahap fitrah dia tetap kata, sampai satu tahap bila dia tak boleh nak buat apa, ya Allah, oh God, please help me. Jadi fitrah kita sebenarnya satu bukti yang menunjukkan Allah tu ada. Kalau kita kembali kepadanya tanpa kita kata, kita menyerahkan, macam saya kata tadi, kita beriman kepada Allah ni bukan terpaksa, tak. Dia sebenarnya sampai satu tahap ni, mula-mula mungkin kita seolah-olah kita dipaksa lah, seolah bahasa kita, aku beriman kepada Allah, dah lah sebab dah aku ni orang kata ciptaan Tuhan, jadi aku kena berimanlah kepada dia. Ada orang dia rasa beriman kepada Allah tu satu kewajipan dan bebanan. Tapi bila dia belajar, dia mengenali Allah dengan sifat-sifatnya, dia mengenali Allah dengan hikmat kebijaksanaannya, lalu dia akan kata apa? Semua yang berlaku ni sebenarnya dengan keindahan, keagungan, hikmat kebijaksanaan Allah. Lalu akhirnya dia beriman bukan lagi secara terpaksa, malah dengan penuh redha, dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa gembira bahawa Allah Tuhanku adalah pencipta alam semesta. Kita nak iman kita di situ. Boleh tak hari ni bila kita bercakap tentang Allah, kita merasakan Allah tu sebenarnya lain, bukan level biasa. Orang kafir bicara tentang Tuhan tak sama dengan orang Islam berbicara tentang Tuhan. Dia hanya melihat Tuhan itu sesuatu yang ajaib. Tapi kita bukan. Dia berkuasa, mencipta, mengatur, mengawal, menjaga, sehingga akhirnya bila kita kenal dengan bukti-bukti kekuasaan dia, kita akan kata apa? Nah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Tuhan yang maha hidup, yang maha berdiri dengan sendiri, birahmatika, dengan rahmatmu aku sangat-sangat berharap, aku sangat-sangat meminta rahmatmu. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perelokkan seluruh hidupku. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan engkau serahkan urusan hidupku berada di tanganku walau sekelip mata.
Kita tak nak. Biarlah Allah yang jaga kita. Ya Allah, aku taat, sami'na wa ata'na. Pasal apa? Kita tahu apabila Allah jaga kita, way more better daripada kita jaga kita. Sebab tu ada baru ni waktu tagline kena COVID kan. Istilah dia, kita jaga kita. Kita jaga kita. Ada seorang sahabat kata, Ustaz, bukan Allah ke kita patut serahkan urusan kita untuk jaga? Saya kata betul juga dia kata. Ya, kita jaga kita, more better daripada tu kita kata Allah jaga kita. Sebab tu hari ni siapa sakit ke siapa apa, kita kena kata Allah jaga kita. Pasal apa? Sebab bila kita belajar tentang tauhid, keimanan ni, kita akan rasa bahawa lebih baik kita serahkan diri kita kepada Allah daripada Allah serahkan urusan kita pada diri kita sendiri. Sehingga kita minta dengan Allah, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah, aku tak nak urusan hidupku di tanganku walau sekelip mata. Biarlah Allah jaga kita. Kalau aku sakit, Allah, Engkaulah yang menyembuhkan. Kalau aku sesat, ya Allah, Engkaulah yang memberi hidayah. Kalau aku apa lagi? Kalau aku memerlukan, ya Allah, Engkaulah yang menunaikan hajat. Hasbi Allah, cukuplah Allah bagi kita. Hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepada Dialah aku bertawakal. Yakni aku serahkan segala urusan hidupku. Waktu kita kadang-kadang lost, aku ni nak buat macam mana? Kita ingat kita ada Tuhan. Dia boleh memimpin kita, Dia boleh memandu kita, Dia boleh menunjukkan jalan kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kita ingat aku ada Tuhan. Allah, please guide me. Itu nikmat bertauhid. Kita rasa buntu, tak tahu nak buat macam mana ni. Aku tak tahu. Salat istikharah. Ya Allah, please guide me. Ini indahnya iman. Sebab tu kita nak belajar tentang keimanan dengan kefahaman. Bukan sekadar rasa terpaksa beriman sebab aku ni diciptakan. Tak. Tapi aku beriman dan menyerahkan seluruh jiwa ragaku, seluruh kehidupanku, aku serahkan kepada Allah. Kerana Allah, Dialah sebaik-baik penjaga. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku sebagai penjaga. Dialah sebaik-baik yang aku serahkan urusanku kepadanya. Ini nikmat tuan-tuan. Bila kita belajar tauhid dengan sifat Allah, dengan keagungan Allah, dengan macam mana sebenarnya nama Tuhan tu layak dikatakan kepada sesuatu, tidak ada sebenarnya yang berani nak claim dan kita nak letak title Tuhan melainkan kepada Allah yang Maha Agung. Oleh kerana itu, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kerana itu segala yang ada pada kita, hak paling tertinggi, which is dalam hidup kita, value yang paling tinggi dalam hidup kita, kena letak pada Allah. Cinta yang paling agung untuk Allah, pengabdian yang paling hina hanya kepada Allah, zikir, ingatan kita hanya pada Allah, harta kita yang paling bernilai untuk Allah, malah nyawa kita juga. Kita kata, ya Allah, hatta nyawaku adalah milikmu ya Allah. Kita kena kata begitu. Ini tauhid kita. So yang saya nak sebut relate dengan mukaddimah, prolog yang saya sebut tadi. Kalau novel dia ada prolog kan. Ni bawah dia ni, penutup dia ni. Di awal tadi kita katakan bahawa Ibnu Abbas meletakkan salah satu bentuk kesyirikan bila orang menisbahkan nikmat yang dia dapat bukan kepada Allah, padahal nikmat yang jaga dia Allah. Tiba-tiba dia kata, mujurlah ada anjing ni jaga, pencuri tak masuk rumah kita. Bandingkan dengan perkataan-perkataan lain. Setelah kita dah kenal Allah dengan nama, sifat, kekuasaan, hikmat, kebijaksanaannya, layak ke seorang tu bila dia dapat nikmat, dia puji selain dari Allah? Tak boleh. Baik. Level lagi, naik satu level. Kecintaan kepada Allah. Kita ni, dalam hati kita ada cinta.
Betul? Cinta. Cinta yang bersifat tabiat dan fitrah, tabiat manusia. Cinta isteri kepada suami, suami kepada isteri, ayah kepada anak, anak kepada ayah, ibu kepada anak, anak kepada ibu, dan sanak saudara. Kita ada rasa cinta. Tapi above, lebih tinggi lagi, atas pada cinta itu, kita ada cinta yang bersifat agama dan pengabdian. Dalam hati kita, lebih tinggi daripada itu ada dua. Kecintaan yang lebih tinggi daripada kecintaan yang lain. Nombor satu ialah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor dua, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dibanding dua kecintaan ni, level dia sangat tidak sama. Kita kata cinta kepada kita dan seluruh makhluk ni, termasuklah ibu bapa kita, duduk pada tahap yang bawah. Cinta kepada Nabi duduk atas sikit pada tu. Dan cinta kepada Allah lagi tinggi dan beyond, tak tertanding dengan cinta Nabi. Kerana Nabi itu dia makhluk, Allah tu pencipta, tak sama. Betul tak? Tak sama. Jadi yang saya nak ingatkan ialah, dalam saat hari ni kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kita mencintai Nabi sebagai rasul yang Allah utuskan, membawa hidayah dan petunjuk kepada kita, memberikan jalan yang menyelamatkan kita di akhirat nanti daripada azab Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling agung, kekasih Allah yang paling ulung, dan kerinduan kita yang sangat-sangat mendalam, kita berharap bertemu dengan baginda. Tapi jangan sampai kecintaan ini dilebihkan dari tahap yang sepatutnya sehingga ke tahap meletakkan Nabi setanding dengan Allah. Faham tak? Baik. Kalau Ibnu Abbas kata tadi, ada perkataan orang kata, mujurlah kalau tidak kerana anjing ni ada, nescaya rumah kita dimasuki pencuri. Agak-agak tu, benda tu bahasa dari sudut bahasa ringan. Tapi dari sudut nilai perkataan sangat berat. Sehingga seorang lagi sahabat, nama dia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud dia pernah kata, ni sahabat Nabi juga ni. Dia kata, la an ahlifa billahi kadhiban ahabba ilayya min al-halfi bighairillahi sadiqa. Kalau sekiranya aku bersumpah di atas nama Allah tapi tipu, lebih aku suka berbanding bersumpah dengan selain Allah dan bercakap benar. Boleh faham? Saya ulang sekali lagi. Ibnu Mas'ud kata, seandainya aku bersumpah atas nama Allah dalam keadaan menipu, lebih aku suka daripada bersumpah dengan nama selain Allah dalam keadaan cakap benar. Faham? Okey. Bagi case scenario, hak sepatutnya betul bersumpah dengan nama Allah dan cakap benar. Yang ni betul lah. Hak ni no question, tak ada masalah. Ini sepatutnya. Tapi ada dua senario yang duduk bawah ni, iaitu seorang bersumpah dengan nama Allah tapi dia menipu. Salah tak? Salah. Seorang lagi bersumpah dengan nama selain Allah tapi cakap benar. Salah ke tak? Salah. Di mana salah dia? Bersumpah dengan nama selain Allah. Okey? Faham? Salah dia. Dua-dua ni ada salah. Yang pertama, salah dia menipu. Bersumpah dengan nama Allah, betul. Cuma dia menipu. Salah dia mana? Nipu. Seorang lagi bersumpah dengan nama selain Allah tapi cakap benar. Salah dia apa? Syirik. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku lebih suka seandainya berlaku bersumpah dengan nama Allah tapi tipu. Lebih aku suka berbanding bersumpah dengan nama selain Allah cakap benar. Menunjukkan bahawa
Menunjukkan bukanlah sahabat ni kaki menipu dah. Tapi dia nak suruh kita faham bahawa dari kalangan dosa ni ada dosa maksiat dan ada dosa syirik. Menipu salah tak? Salah. Tapi apa kategori dia? Maksiat. Bersumpah dengan nama selain Allah, cakap benar, salah tak? Salah. Tapi apa jenis kategori salah dia? Syirik. Syirik dengan maksiat mana besar? Syirik lagi besar. Yang ni kita nak faham. Baik, kembali kepada apa yang kita sebut tadi. Apabila seseorang tanpa sedar dia kata macam tu, mujurlah gini, mujurlah tidak, kalau tidak kerana ni, dia telah melakukan ucapan tanpa sedar bahawa dia telah mengangkat sesuatu setinggi Allah. Macam tadi dalam kes tu lah, anjing tu dia kata, kalaulah tidak kerana anjing tu, rumah kita sudah dimasuki pencuri. Tanpa sedar. Boleh tak berlaku tiba-tiba orang tanpa sedar mengangkat sesuatu setanding dengan Allah? Boleh? Dalam kes mencintai Nabi, saya pergi lebih spesifik, yang kita sangat-sangat harap ialah Allah jaga hati kita, biarlah kita dapat bezakan antara mencintai Nabi sebagai Nabi itu lebih mulia daripada sekalian manusia, tapi tidak akan jadi setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu demi bab wal-wara', ada orang wara' ni sangat-sangat menjaga. Waktu dia nak gantung frame pun, dia tak letak Allah dengan Muhammad tu sama level. Orang wara' dia takut kalau letak rendah sikit. Tapi kita tengok macam sengit lah ustaz. Terah. Kalau nak baik, jangan letak nama nak Allah ni. Kalau nak letak nama Allah, cari nama Allah yang lain, letak sebagai tandingan dia. Kalau letak Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau letak Allah ke, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Cari frame nama-nama yang sebaris dengan Allah, hanyalah nama-nama Allah. Itu dari sudut perbuatan. Okey. Kalaulah perkataan pula, ada orang kadang-kadang sikap melampau, mungkin dia tak sedar. Dia kata, ya Allah, selawatkanlah ke atas Nabiku Muhammad, yang mana dengan dia segala hajatku tercapai, dengan dia penyakit-penyakitku sembuh, dengan dia segala impianku tercapai. Boleh kok kita kata Nabi yang menunaikan hajat kita? Tak boleh. Boleh ke orang tu kata Nabi mencapaikan cita-cita dia? Tak boleh. Boleh tak seorang tu kata Nabi lah yang menunaikan atau menyembuhkan sakit dia? Tak boleh. Semua ni hanya milik Allah. Sebab tu hari ni, sebagai satu pesanan yang terakhir, besok 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal orang masyhurkan sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya nak ingatkan juga kepada para jemaah sekalian, 12 Rabiul Awal selain daripada dimasyhurkan hari lahir Nabi, ada dua lagi peristiwa besar yang berlaku pada hari 12 Rabiul Awal. Yang pertama, hari Nabi sampai ke tengah-tengah kota Madinah dalam peristiwa hijrah. Dan yang kedua, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lebih melihat kepada kisah kewafatan berbanding kelahiran, bukan kerana tak cinta, tak, kerana pada kisah kewafatan adanya wasiat-wasiat Nabi. Wasiat ni lebih penting untuk kita pegang sebagai jalan yang menyelamatkan kita. Betul? Wasiat ni penting. Kalau orang tu sambut wasiat, sama panggil mengenang kelahiran, dia hanya dapat nikmat kelahiran, betul lah. Tapi bila dia mengenang waktu kewafatan Nabi, pertama kita rasa kehilangan Nabi. Yang kedua, kita nak ambil wasiat-wasiat Nabi. Antara wasiat Nabi kepada kita, salah satu saya ambil sebagai conclusion. Nabi kata, janganlah kamu puja aku seperti mana orang Nasrani memuja Nabi Isa. Apa yang berlaku kepada Kristian? Bukan semua Kristian kata Nabi Isa ni anak Tuhan.
Bukan semua. Kalau tanya orang Kristian, ada dari kalangan Kristian yang tak mengaku Nabi Isa tu anak Tuhan. Bukan semua. Habis tu yang macam mana yang boleh berlaku ni? Orang yang menganggap Nabi Isa anak Tuhan kerana sikap melampau dalam mengagungkan Nabi Isa. Daripada asalnya dianggap Nabi sehingga akhirnya diangkat menjadi anak Tuhan. Dan hari ini kalau pergi kepada gereja-gereja Kristian yang mereka sebut dalam gereja-gereja mereka Jesus. Waktu dia doa Jesus. Tak ada dah God please help me. Tak. Sampai ke satu tahap Jesus. Dia minta dengan Jesus tu. Pasal apa? Inilah sifat melampau yang Nabi pesan. Janganlah umat dia ni melampaui dalam memuja dia seperti mana orang Kristian telah melampau dalam memuja Nabi Isa. Oleh kerana itu kita tetap berkata seperti mana yang Nabi ajar kepada kita. Nabi SAW adalah hamba kepada Allah dan Rasul kepada Allah yang kita berselawat ke atas baginda. Namun hindarilah selawat-selawat yang kalau kita perhati betul-betul makna dia, ada unsur-unsur mengagungkan Nabi dengan cara yang tidak layak bagi Nabi. Macam tadilah saya sebut, kalau perhatikan baik-baik selawat ni, ada sebahagian kata, ya Allah selawatkanlah ke atas Nabi ni, allazi tanhallu bihil kurabu, tanhallu bihil apa dah, wa tanfariju bihil kurabu, wa tunalu bihil hawaiju, wa tunalu bihil raghaibu, wa tuqda bihil hawaiju. Dia kata, ya Allah selawatkanlah kepada Nabi yang mana dengan sebab dia segala kesusahan aku hilang. Dengan sebab Nabi segala cita-citaku tercapai. Dengan sebab Nabi segala hajatku tertunai. Padahal semua tu milik Allah. Jadi kalau kita nak selawat kepada Nabi, selawat ialah yang sebagaimana Nabi ajarkan kepada kita. Dan paling-paling selawat yang paling afdal ialah selawat Ibrahimiyah. Dalam macam kita tasyahud tadi. Baru ni saya ada baca, saya tengok satu video dalam Bible ada satu doa, Allah, semoga Allah berkati, semoga Tuhan memberkati orang yang mendoakan kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Jadi bila orang ni belajar, dia tengok dalam Bible, dia tanya bila orang Kristian doakan blessing terhadap Nabi Ibrahim. Tak ada. Ada dalam Bible supaya mendoakan Nabi Ibrahim. Tapi bila tanya orang Kristian, bila orang Kristian mendoakan Nabi Ibrahim? Tak ada. Tapi bila kita tengok dalam Islam, ada. Which is kita 17 kali sehari, ataupun paling-paling 5 kali lah kalau tahiyat akhir, tak masuk hak sumai sunat, 5 waktu tu mesti tasyahud akhir kita akan kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sebenarnya kita lah orang paling mencintai Nabi dengan mengikuti syariatnya, dan paling mencintai Nabi Ibrahim juga dengan berselawat ke atas baginda. Yang pasti kalau kita taat mengikut ajaran Nabi yang sebenar, insya-Allah inilah jalan yang paling diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memurnikan kecintaan kita dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada kita. Amin. Masa kita pun dah lebih ke 12. Ada satu soalan, nak jawab ke soalan tu? Jawab je. Dan hari ni ada soalan tanya tentang sedekah subuh. Sedekah subuh, sedekah Fatihah, sedekah Jumaat. Sedekah Fatihah ni maksud apa? Sedekah Fatihah ni biasa orang mati tak? Kita pakat sedekah lah Fatihah kepada dia. Sedekah subuh ni sedekah pada waktu subuh. Sedekah Jumaat, sedekah pada hari Jumaat. Okey, ada soalan tanya tentang 3 bentuk sedekah. Ada ke tak pertama kita sebut sedekah subuh? Yang kedua sedekah Jumaat. Yang ketiga sedekah Fatihah. Sedekah subuh dengan sedekah Jumaat sedekah harta lah kan. Sedekah Fatihah ni sedekah dengan bacaan. Okay, kita pergi satu-satu. Sedekah subuh. Sedekah subuh ni ada satu hadis. Hadis tu berbunyi, setiap pagi Allah Ta'ala akan ada 2 malaikat
yang mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kurniakanlah kepada orang yang infak ganti harta dia, dan kurniakanlah kepada atau jadikanlah orang yang menahan harta, yakni bakhil, kebinasaan pada hartanya. Ada dua malaikat setiap pagi mendoakan macam ni. Jadi ada orang yang faham, oleh kerana hadis ni cerita di subuh hari, maka kita kena sedekah pada waktu subuh. Tapi sebenarnya tidak macam tu. Doa tu malaikat valid untuk setiap waktu dalam sehari, daripada pagi sampai petang. Jadi kalau nak sedekah subuh pun okey, nak sedekah zuhur pun okey, nak sedekah asar pun okey, nak sedekah maghrib pun okey. Bahkan dalam satu riwayat, doa tu ada malaikat baca waktu nak terbenam matahari. Sebererti maksud daripada hadis ni ialah setiap hari ada malaikat mendoakan orang yang infak supaya diganti harta dengan lebih baik, dan orang yang bakhil binasa harta mereka. Jadi tidak hanya khusus pada subuh. Tapi kalau dia nak sedekah di subuh hari, it's okay, cuma jangan khususkan subuh sahaja. Jadi zuhur pun boleh waktu sedekah, asar pun boleh waktu sedekah, isyak pun boleh, maghrib pun isyak boleh. Setiap waktu, tak ikut waktu solat pun tak apa. Tadi dah bagi pukul 7, pukul 8 nak sedekah pula, pukul 10 nak sedekah pula, mungkin boleh. Tak ada masalah. Tapi banyak, bagi sedekah setiap masa. Boleh, tak ada masalah. Tidak ada hadis yang mengkhususkan sedekah hanya pada waktu subuh. Faham? Terjawab. Soalan nombor 2, sedekah Jumaat. Sedekah Jumaat ni biasanya kita pun kirimlah ke anak kita, abang, adik nak pergi sembahyang Jumaat, ni mak kirim pasal nak masuk tabung dalam Jumaat. Mungkinlah dia namakan sedekah Jumaat, pun jawapan dia sama. Tidak ada hadis yang khusus untuk kita hanya bersedekah pada hari Jumaat. Kalau tiba-tiba kebetulan nak pergi masjid tak boleh, tapi anak kita pergi masjid, kita kirimlah pada hari Jumaat, maka kita pun boleh. Okey, tak ada masalah. Tapi janganlah anak kita pergi Jumaat aja masjid, suruh pergi mayang waktu 5 waktu ke masjid, kirim juga dengan dia. Okey, tidak ada waktu yang khusus untuk bersedekah dengan harta kita, melainkan zakat fitrah yang ada waktu kena berakhir Ramadan sampailah sebelum solat raya. Itu waktu tertentulah, ataupun waktu menyembelih korban, waktu hari raya Idul Adha. Adapun sedekah-sedekah biasa tidak ada waktu khusus, boleh sepanjang waktu. Berkaitan dengan sedekah Fatihah pula. Bersedekah Fatihah ni banyak orang dia anggap kita nak sedekah pahala. Sebenarnya sedekah pahala ni tak sama dengan sedekah harta. Pasal apa? Pasal sedekah harta, benda yang ada dhaman, bahasa Arab kita panggil dhaman, benda yang ada pemilikan dalam tangan kita. Kita boleh tasarruf, kita boleh buat apa kita nak. Kita nak beli ke, kita nak bagi ke orang ke, kita nak buat apa dengan duit, kita nak simpan ke, itu kita punya hak, kita ada kemampuan untuk menggunakan dia. Memang dalam tangan kita, so kita boleh sedekah. Tapi soal pahala, benda yang tak ada dalam tangan kita, betul tak? Nak sedekah Al-Fatihah, kita sedekah Al-Fatihah. Sedekah Fatihah ni sampai macam mana kat dia? Kalau nak sedekah pahala Fatihah, soalan yang kedua, kamu ada jaminan tak pahala ni ada? Kita sendiri baca belum tentu lagi dapat pahala. Tiba-tiba kita nak bagi ke orang pahala sedekah. Sedekah sebagai pahala. Pahala sebagai sedekah. Kita tak ada jaminan. Sebab tu kalau mengikut sunnah, kalau nak bagi kepada orang lain dalam kebaikan, ialah kita doa. Doa lebih tepat. Contohnya, kita sedekah Fatihah untuk dia. Tak tahu. Ada orang tanya, Ustaz, kalau kita istighfar, sedekah pahala istighfar macam mana Ustaz? Contoh dia kata, Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Ya Allah, pahala istighfar ni aku nak sedekah untuk ayah aku. Saya pun terfikir, Nabi tak pernah sebut macam tu. Yang ada ialah kita direct minta dengan Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa dia. Yang tu valid. Sebab pemilikan keampunan tu ada pada siapa? Allah. So kita minta, ya Allah, ampunkanlah dia.
Ada masalah? Tak ada masalah. Itu sepatutnya. Kalau kita kata baca Fatihah, ya Allah ampunkan dia, yang sampai ialah doa tadi. Al-Fatihah sebenarnya bukanlah satu sunnah. Bila kita orang mati, kita pun sedekah Fatihah. Sepatutnya bila orang tu meninggal, pertama kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua kita kata apa? Semoga Allah mengampunkan dosa-dosanya. Iaitu Allahumma ghfir lahu warhamhu. Okey? Itu yang benar dalam agama. Adapun budaya dah lama-lama akhirnya jadi Al-Fatihah, sedekah Al-Fatihah. Yang dahsyat lagi tahu apa? Yang dahsyat lagi, dia baca dalam Facebook, dalam komen tu dia bagi je Al-Fatihah, tulisan Al-Fatihah. Baca pun tak, dia copy stiker je. Stiker Al-Fatihah tu bagi. Jadi nilai apa yang berlaku di situ? Nilai bacaan tak ada. Pahala yang dia nak dapat tak tahu. Dia hanya tuliskan Al-Fatihah kepada si mati. So hanya yang dia forward ALFATIHAH. Hak mana yang akan sampai kepada si mati? Tak tahu. Wallahu ta'ala. Tapi kalau doa, minta dengan Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa dia. Sampai tak doa tu kepada Allah? Sampai. Boleh tak Allah mengampunkan dosa dia? Boleh. Pasal apa? Keampunan memang ada dalam kekuasaan Allah. So jangan kita sedekah benda yang kita tak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Okey. Nanti kita jawab. Ya. Soalan kedua tadi angkat tangan. Ustaz, ini bukan soalan. Ini hanya pandangan dan juga kebimbangan. Ya. Balik kepada situasi tadi di mana seorang yang bersumpah dengan nama Allah tetapi berbohong lebih eloklah daripada seorang yang bercakap benar tapi dengan tidak nama Allah. Ya. Pandangan saya bimbang. Kebimbangan saya ialah kalau mesej ni keluar, kalau kita gunakan mesej ni, dia akan seolah-olah ada orang dengan sewenang-wenang mengatakan okeylah, selagi saya gunakan nama Allah saya bohong pun tak apa. Inilah yang ahli-ahli politik suka nak di masjid. Okey. Ya. Pada saya itu satu yang saya bimbang. Okey, nanti kita clarify benda tu. Okey. Saya akan jawab soalan yang pertama tadi tentang baca doa. Lagi satu, okey. Ada orang tanya. Ada orang banyak ada orang kutu kan. Ya. Main kutu haram ke tidak? Okey. Kita ada 3 soalan. Menarik juga hari ni kan. Sambil-sambil santai. Soalan pertama, berdoa kepada Allah tapi minta keberkatan Nabi Muhammad untuk Allah kabulkan doa. Betul tak? Tujuan kita sebut dengan keberkatan Nabi Muhammad adalah untuk Allah lebih mengabulkan doa. Betul tak? Kedak? Tak tahu. Kita panggil dalam istilah kita panggil tawassul, menggunakan sesuatu sebagai jalan lebih didengari doa kita. Itu makna dia. Kalau orang tanya, kenapa dia sebut macam tu? Jawapan dia supaya doa dia lebih dikabulkan, lebih mustajab, lebih didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita panggil sebagai bab tawassul. Dalam bab tawassul kita kena faham tadi. Pertama, Allah adalah yang paling agung. Bila Allah yang paling agung, dia mengutuskan Nabi sebagai utusannya. Ada tak kekuasaan Allah ni bergantung dengan sesuatu pada Nabi? Tak ada. Allah berkuasa mutlak. Sama ada Nabi ada ke tak ada, Allah tetap Tuhan. Okey? Menyebut Nabi sebagai satu jalan mengagung atau doa kita dimakbulkan oleh Tuhan, sebenarnya tidak pernah dilakukan even oleh Nabi sendiri. Nabi SAW tak pernah doa, ya Allah dengan kemuliaanku terimalah doaku. Even Nabi sendiri tak pernah buat. So kalau seorang tu nak jadikan doa dia lebih didengari oleh Allah, yang kita panggil sebagai tawassul, ada 3 cara yang syar'i. Yang pertama,
kita sebut nama-nama Allah sebagai puji-pujian terhadap Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosaku. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha memberi rezeki, limpahkanlah rezekimu kepadaku. Siapa yang kita buat? Kita sebut nama-nama Allah sebagai pujian kepadanya dengan harapan doa kita itu lebih didengari oleh Allah. Allah Maha mendengar dah, tapi bila kita sebut nama puji-pujian, Allah lagi suka. Itu nombor satu. Yang kedua, kita sebut amalan-amalan yang saleh yang dicintai oleh Allah. Sebagai contoh, kita jaga mak ayah kita. Kita jaga suami contohnya. Tiba-tiba ada satu hajat yang kita nak, ya Allah, andai kata apa yang aku jaga selama ni, ayah aku, mak aku, dan aku jaga tu kerana mentaatimu ya Allah, maka tolonglah kabulkan permohonanku yang satu ni. So kita sebut apa? Kita sebut nilai ketaatan kita kepada Allah sebagai sebab Allah kabulkan doa kita. Boleh jadi kita sebut tersedekah, ya Allah, aku bantu orang ni kerana-Mu ya Allah. Kalaulah Engkau terima amalanku ni, maka kabulkanlah permohonanku. Ada orang dia buat macam tu. Contoh anak dia sakit, dia dah berubat-ubat tak. Akhir sekali dia pun pergi cari orang sakit yang lain, dia bantu, bagi rawat, disedekah dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia kata, ya Allah, aku dah bantu orang ni untuk pergi rawatan, ubat dia begini-begini. Kalaulah apa yang aku buat kerana-Mu ni ya Allah Engkau terima, maka tolonglah sembuhkan pula anakku. Itu boleh. Pasal apa? Kita menyebut nilai ketaatan kita kepada Allah yang paling tinggi. Faham? Yang ketiga, yang dibolehkan ialah kalau satu lagi, kita kenal ada orang yang doa dia mustajab. Kita pergi jumpa dia, kita kata, wahai fulan, guru, ustaz, ataupun bukan ustaz, mak kita ni doa dia mustajab untuk kita. Kita nak doa sendiri, kita kata aku doa ni memang Allah dengar, tapi kalau mak aku doa lagi Allah dengar. Pasal doa ibu untuk anaknya tidak ada hijab. Lalu kita pergi ke mak kita, mak, esok ni abang ada interview, boleh tak malam ni mak tolong doakan biar Allah permudahkan interview dan Allah bagi kerja ni ke abang. Boleh tak mak? Mak pun kata, insya-Allah malam ni mak bangun tahajud, mak doa. Jadi malam tu mak pun doa. Jadi kita melalui doa ibu, Allah dengar permohonan kita. Dia panggil bertawassul dengan orang yang mustajab doa. Orang soleh ke, mak ayah kita pun, ada siapa-siapa, even orang fakir. Kita tahu orang fakir ni ada doa dia mustajab. So kita pergi sedekah kat dia, kita kata, saya sedekah kat awak ni, tolonglah kalau tiba-tiba tolong doakan saya juga. Dia pun doa kepada Allah, maka doa dia didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita menggunakan sebab-sebab ni untuk doa kita lebih didengari dan lebih mustajab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ni telah berlaku zaman dulu. Nabi SAW bagi cerita 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua. Ingat tak? Terperangkap dalam gua. Seorang tu kata, kita ni tak boleh dah, batu besar tertutup, hujan lebat tutup pintu gua. Mereka terperangkap dalam gua, tak boleh keluar. Lalu 3 orang tu berpakat, tak ada dah orang kita boleh minta tolong. Masa tu mana ada telefon? Tak ada telefon zaman dulu ni. Lain pun tak ada, telefon pun tak ada. Nak jerit-jerit dalam tu, tak ada orang dengar, dalam gunung. Lalu dia kata, hanya Allah yang dengar doa kita. Maki pakat-pakat kita berdoa. Lalu seorang tu kata, ya Allah, aku dulu ada mak ayah, aku tak akan bagi anak-anak aku makan sebelum daripada dia. Sampailah satu hari aku pergi jauh, lalu aku balik, mak ayah aku dah tidur. Lepas tu aku ni pegang susu yang aku perah petang tu, tak bagi anak-anak minum. Anak-anak ni duduk minta, aku tak bagi. Dan aku tak kejut juga mak ayah aku, sebab nak mengemuliakan dia. Sampailah dia bangun pagi tu, aku bagi mereka minum, lepas tu barulah aku bagi anak-anak minum.
Lalu dia kata, ya Allah, sekiranya amalan itu engkau redai dan engkau suka, tolonglah kami, lepaskan kami daripada gua ni. Tiba-tiba batu besar tu bergerak. Ni cerita hadis ni, bukan cerita dongeng. Hadis cerita, Nabi SAW cerita. Settle, tapi tak boleh keluar lagi. Mari pula orang yang kedua berdoa. Ya Allah, dia kata, dulu aku pekerja, ada seorang pekerja. Bila dia sampai waktu gaji, dia tak datang ambil gaji. Dia berhenti awal. Aku ni, duit dia ni, aku simpan, aku beli kambing. Kemudian kambing dia biak. Selepas beberapa tahun, si pekerja ni datang, dia minta gaji dia. Kalau aku kerja tahun-tahun dulu, aku nak balik gaji tu. Jadi aku kata kat dia, mu tengok lembah kambing penuh dekat lembah ni, semua tu adalah kambing hasil daripada duit kamu yang aku beli dulu, kambing asal. Jadi sekarang ni semua kambing tu adalah milikmu. Jujurnya dia. Lalu orang tu kata, kalau apakah kamu memperolokkan aku? Dia kata tak betul. Kalau begitu aku ambillah. Maka orang tu ambil, ya Allah, ambil semua sekali, tak tinggal apa kat aku. Ambil sungguh. Tapi dia ni redha pasal dia buat ni kerana Allah. Dia kata, ya Allah, kalaulah engkau terima amalan ni daripada aku, maka tolonglah kami. Bergerak pula batu tu, tak boleh keluar. Orang ketiga pula doa, ya Allah, aku dulu ada sepupu yang cantik, aku berkenan dekat dia. Sampai satu tahap aku berkenan untuk berzina dengan dia. Tapi dia ajak, sepupu tak nak. Sampailah satu masa sepupu ni terdesak nak kepada harta. Tak boleh, tak ada duit langsung. Nak hidup tak ada duit, dia datang kepadaku minta bantuan. Maka dia kata, aku bantu dia dengan syarat dia tunaikan hajat aku. Kerana keterpaksaan, si wanita ni terpaksa sanggup. Lalu di saat dia nak melakukan perbuatan keji dia tu, tiba-tiba wanita ni kata, takutlah kamu kepada Allah. Janganlah kamu datangi wanita melainkan dengan hak dia. Aku dengar perkataan begitu, menggeletar tubuhku. Aku tinggalkan wanita tersebut yang aku cintai dan aku halalkan harta yang aku bagi kepadanya kerana takut kepadamu, ya Allah. Kalaulah engkau terima amalan ni, ya Allah, bebaskanlah kami daripada keadaan kami. Batu tu bergerak pula sehingga mereka ketiga-tiga boleh keluar daripada gua tersebut. Hadis ni sahih. Jadi ini cara Nabi bagi tahu kat kita, kalau nak doa kita mustajab, pertama sebut nama Allah. Yang kedua sebut amalan soleh kita. Dan yang ketiga cari orang-orang soleh atau orang-orang yang mustajab doa yang masih hidup. Pergi jumpa dengan dia. Jangan cari hak mati. Hak mati ni dia tak boleh doa dah. Kita yang doa ke orang mati, bukan orang mati doa kepada orang hidup. Jadi berbalik kepada soalan tadi, even Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak pernah menjadikan kedudukan dia sebagai sebab doa lebih mustajab. Dan Allah Azza wa Jalla tidak berhajat kepada perkara tersebut untuk dimustajabkan doa. Kerana Allah boleh saja memakbulkan dengan kehendak dia. Cuma saja kita sebut 3 perkara tadi sebab Nabi ajar kita macam tu. Okey, wallahu taala alam. Berbalik kepada soalan yang kedua. Panjang soalan kita ni. Soalan yang kedua berkaitan dengan misleading, yang kalau kita takut bila kita cakap kepada orang luar, orang kata, baik-baik aku cakap berdusta tapi bersumpah atas nama Allah. Hadis perkataan Ibnu Mas'ud tadi sebenarnya tidak bermaksud untuk menggalakkan orang berdusta di atas nama Allah, sama sekali tidak. Cuma dia nak bagi tahu kepada kita betapa besarnya dosa syirik berbanding dosa dusta. Tapi macam saya sebut di awal tadi, para sahabat tidak pernah berdusta dan mengajak orang berdusta. Cuma dia nak bagi tahu antara dosa syirik dengan dosa menipu, lebih besar dosa syirik, dan dua-duanya benda yang kesalahan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan nak justify cakap bohong tu dah, cuma dia nak kata syirik dengan dusta ni lebih besar syirik berbanding dusta. Dan sebaiknya bila kita nak sampaikan kepada orang, kita bagi tahu maksud ucapan tersebut agar orang tak faham
bahawa kalau macam tu bolehlah berdusta selama kita menyebut nama Allah. Bukan begitu maksud dia. Maksudnya ialah berbanding dosa syirik dengan dosa menipu, lebih ringan dosa menipu. Dosa syirik lebih berat. Kerana itu kata Ibn Abbas, aku lebih suka yang ni. Tapi bukanlah bermaksud dia mengajak kita untuk menipu. Wallahu ta'ala a'lam. Soalan yang ketiga, yang terakhir tadi berkaitan main kutu. Boleh ke tak kita main kutu ni? Nah, jawapan dia main kutu ni tabung je. Kita buat tabung, lepas daripada tu kita bagi, tak ada masalah dalam main kutu. Selama value dia tu tetap. Jangan pula value dia turun naik. Sebab tu kalau nak main kutu dengan duit, dengan barang boleh. Tapi jangan dengan emas. Ada orang main kutu emas, value dia berubah. Contohnya 10 gram emas. Tahun ni bulan pertama kita bagi 10 gram kat dia tahun ni. Berapa harga dia? 800. Tong cukup 800 bagi. Next month 10 gram emas tu dah jadi 900. Tong pula kena bayar 900. Orang yang next pula dah jadi 1000 harga. Pasal emas tu turun naik. Yang tu jangan. Pasal kita tak nak. Yang kalau fix kita kata memang tabung kita. Sebuah bulan ni 100. Bulan pertama dapatlah kau orang ni 500. It's okay lah. Pasal kita buat tabung dia saja. Tapi jangan pada value yang turun naik tadi. Syubhah ada di situ. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itulah dulu insya-Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Dan bersamanya juga kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas kesihatan yang Allah kurniakan kepada tuan rumah kita Datuk Nidin dan juga Aunty Zairi. Semoga Allah senantiasa bagi kesihatan bagi tuan rumah dan yang menjaga dia biar dua-dua sihat dah. Dan terima kasih juga dengan kesihatan yang Allah bagi, alhamdulillah kita dapat datang majlis ilmu, dan kita doakan agar Allah memberikan keberkatan kepada kita semua dan Allah bagikan kesihatan yang berpanjangan dalam keadaan sihat wal afiat lah kepada Datuk dan juga Datin. Moga-moga Allah berikan majlis ilmu kita ni berpanjangan, dan lebih utama lagi kita semua yang hadir diberikan kefahaman dalam agama, dan Allah menjadikan kita hamba yang taat dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mencintai Nabi serta mencintai Allah Azza wa Jalla, dan menempatkan kita bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti di dalam syurga yang kekal abadi buat selama-lamanya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.